Hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian dan melangkah, ada kerangka menunggu masa. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan mata para pejuang. Akan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di rancangan Sembang Santai bersama Cikgu Ku. Okey, jadi malam ni kita ada tetamu yang istimewa jauh di negeri bawah bayu sana. Okey, beliau sudah ada dengan kita sekarang ni. Okey, sebelum kita mula sesi pada malam ni, izinkan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu jemputan kita, Cikgu Siti dan bahagian pengurusan MRSM Kota Kinabalu yang memberi peluang kepada saya untuk bersama dengan Cikgu Siti pada malam ini untuk kita sama-sama kongsikan tajuk iaitu pelajari teknik mengurus emosi diri. Dan terima kasih juga kepada penonton saya yang setia di luar sana yang sudi menonton rancangan saya. Ni dah rancangan yang episod yang ketiga dah. Okay, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada pihak pengurusan MRSM Tun Mustafa Tawau yang memberi peluang kepada saya untuk membuatkan rancangan ini. Okey, jadi untuk tidak melewatkan masa, saya ingin memperkenalkan tetamu jemput kita pada malam ini. Nama diberi Siti Roslina binti Muhammad Zain, berasal dari Besuk, Terengganu, dan beliau merupakan kaunselor Cermelang, kaunselor Cermelang Mara, sekarang bertugas di MRSM Kota Kinabalu, Sabah. Okey, sedikit sebanyak berkaitan dengan latar belakang akademik penceramah kita ataupun panel kita pada malam ini. Beliau memulakan diploma bahasa Arab dengan pendidikan di UNISA. Seterusnya menyambung ijazah sarjana muda pendidikan, bimbingan dan kaunseling di UPM. Seterusnya membuat master dalam bidang pendidikan juga, iaitu psikologi pendidikan di UUM, dan sekarang beliau sedang menyambung PhD ataupun doktor dalam bidang kaunseling di UMT. Okey, pengalaman kerja beliau memulakan kerjaya sebagai guru di SMK Tengku Sulaiman Berseri, Perlis, kemudian berpindah ke SMK Wangsa Maju Seksyen 2 Kuala Lumpur, seterusnya memasuki MARA, khususnya MRSM, iaitu di MRSM Jeli, Kelantan,
dan seterusnya MRSM Besuk Terengganu, seterusnya MRSM Kota Putra Terengganu, dan sekarang beliau bertugas di MRSM Kota Kinabalu Sabah. Jadi inilah sedikit sebanyak berkaitan dengan kita punya panel kita pada malam ini. Jadi untuk tidak melewatkan masa, saya mempersilakan Cikgu Siti untuk memberi sedikit kata alu-aluan untuk tetamu ataupun penonton di luar sana. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ala kulli hal, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Kuharudin selaku kaunselor di MSM Tun Mustafa Tawaf. Okey, terima kasih kerana menjemput saya sebagai panel pada malam ini bagi mengupas satu topik yang agak menarik lah, iaitu bagaimana kita nak mempelajari teknik-teknik untuk mengurus diri kita, mengurus emosi diri kita. Dan terima kasih jugalah kepada pihak pengurusan MRSM Tawau, okey, dan juga kolaborasi dengan MRSM Kota Kinabalu lah. Okey, dengan keizinan dari dua pihak, maka pada malam ini saya dapat bersama dengan anda semualah. Okay. Dan terima kasih jugalah kepada para penonton di luar sana yang saya kira dari berbagai lapisan lah, sama ada pelajar, okey, ataupun para ibu bapa, okey, ataupun sebagai penjawat sama ada dalam sektor swasta ataupun kerajaan dan sebagainya lah. Tak kisahlah siapa anda, tapi semestinya lah emosi ini adalah akan dimiliki oleh sesiapa sajalah selagi kita bernama manusia. Jadi selamat menonton rancangan kami, dan insya-Allah lah sedikit sebanyak ilmu yang saya sebagai medium sebenarnya ingin saya pun sambil-sambil belajarlah dengan anda semua. Kita sambil-sambil belajar bagaimana nak menguruskan emosi kita. Okey, itu sajalah sebagai aluan. So selamat menonton, dan sebab sembang santai ni kita akan bersembang secara santai. Okey, kita tak nak formal sangat dan mungkin kita akan buat joke-joke jugalah. Okey, dan lagi elok lah sebab di samping kita bersembang secara santai tu sebenarnya ada input-input yang perlu dicatat lah. Okey, untuk penonton di luar sana, okey, alhamdulillah ada bolehlah buat catatan sedikit lah. Sebab kita ni manusia tu daripada perkataan nasia, dia cepat lupa. Okey, lama-lama dia lupa. So bila kita catat, kita tengok, insya-Allah lah akan datang semula ingatan tu macam mana kita nak uruskan emosi kita. Okey, itu sajalah sebagai aluan. Saya serahkan kepada cikguku semula ya. Okey, terima kasih kepada Cikgu Siti di atas ucapan alu-aluan yang saya rasa sangat menarik. Okey, saya pun ada sediakan buku dan juga pen sebab saya rasa topik ni sangat penting sangat penting. So saya nak catat juga walaupun saya dah ada slide tapi saya nak catat juga. Okey. Alright, jadi penonton di luar sana pun kalau boleh lagi saya bagi masa sedikit untuk pergi ambil pen ataupun kertas, kita sama-sama catat sebab kalau kita tak catat nanti lupa sudah tapi kalau lupa pun tak apa, boleh ulang siaran inilah sebab saya akan save dalam Facebook saya. Okey. Jadi penonton di luar sana juga kalau ada soalan ada apa-apa nak share, boleh komen di bawah live saya ni. Nanti kalau soalan tu saya akan tujukan kepada kita punya tetamu, kita punya panel, dan kalau tak sempat nanti panel akan jawablah di komen-komen. Okey.
Jadi Cikgu Siti, saya ada beberapa soalan lah nak tuju kepada Cikgu Siti. Okey, adakah Cikgu Siti sudah bersedia? Okey, insyaAllah cikguku. Okey, Cikgu Siti. Okey, untuk soalan pertama, okey, saya mewakili penonton lah. Soalan pertama ni saya nak tanya Cikgu Siti, berapakah jenis emosi ni yang ada? Bolehkah Cikgu Siti bagi tahu berapakah jenis emosi yang ada? Okey, untuk soalan pertama. Okey, terima kasih di atas soalan yang diajukan oleh cikguku. Okey, tapi sebelum tu saya nak tanya jugalah cikguku, malam ni apa perasaan cikguku? Saya sangat excited dan sedikit risau sebab sepatutnya rancangan kita ni dah berlangsung pada hari Ahad yang lepas, tapi ada sedikit technical problem, tapi insyaAllah saya rasa malam ni akan berjalan dengan lancar lah. Tu perasaan saya sekarang lah. Ya, so rasa lega lah kot insyaAllah lah kan. Perjalanan sembang santai kita ini tiada gangguan dari segi line ataupun internet lah insyaAllah. So berbalik kepada soalan yang diutarakan oleh cikguku untuk cikguku dan untuk semua penonton di luar sana secara normalnya, secara asasnya sebenarnya emosi ni yang hari-hari kita duk bawa, kita bawa emosi tu sebenarnya dia ada dua jenis. Okey, dia ada dua jenis, iaitu emosi positif dan juga emosi negatif. Okey, kalau emosi positif, alhamdulillah lah. Contohlah emosi positif ni seperti kita rasa gembira, kita rasa suka, kita rasa bahagia, kita rasa teruja nak tengok sembang santai ni, okey. Dan dengan emosi yang positif itu dia akan menzahirkan tingkah laku yang baiklah. Okey, yang ni alhamdulillah lah. Emosi jenis yang pertama emosi positif Berbanding dengan emosi yang kedua ni iaitu emosi negatif. Okey, untuk pengetahuan semualah. Okey, emosi negatif ni dia ada dua sebenarnya, iaitu emosi negatif yang sihat dan juga emosi negatif yang tidak sihat. Mungkin para penonton di luar sana tertanya-tanyalah, emosi negatif ni rupa-rupanya ada dua. Okay? Kenapa dia emosi negatif tu berbentuk sihat? Apakah pula emosi negatif yang tidak sihat? Okay? So menurut bacaan saya lah, sumbernya dari pengkaji teori kaunseling lah, Albert Ellis dan juga Dryden, telah menyatakan sebenarnya emosi negatif dalam diri seseorang individu tu dia ada dua jenis, iaitu yang sihat dan juga tidak sihat. Paparannya ada di lah. Contoh emosi sihat itu seperti saya rasa bimbang, bimbang lusa nak exam contohnya. Saya rasa sedih sebab hari Ahad tu excited nak tengok sembang santai, lepas tu hilang. Tak dapat sebab gangguan internet. Contoh lagi emosi negatif yang sihat tu saya rasa sesal. Sesal ni macam lebih kepada macam kecewa jugalah. Contoh yang keempat tu itu kecewa dan yang terakhir adalah gusar. Ini menurut Ellis dengan Dryden lah. Emosi negatif tu dia contoh-contohnya hanya ada 5. Dan untuk emosi negatif yang sihat ini, untuk bimbang ni, kalau kita rasa bimbang sebenarnya okey. Contoh macam tadi saya bagi tahu, lusa nak exam, saya rasa bimbang. Bimbang tu adalah negatif kan, tapi dia sihat. Kenapa dia sihat? Boleh dikatakan sebagai sihat kerana dengan adanya perasaan bimbang, saya pun mengambil tingkah laku, saya mengambil alternatif, saya mengambil tindakan, saya study. Jadi supaya saya tidak gagal dalam exam, saya iringi dengan rasa bimbang saya itu dengan tingkah laku yang baguslah, saya study. Bagaimana pula dengan emosi negatif yang tidak sihat ni? Kerana terlalu bimbang esok nak study sampai saya tak dapat kawal.
Okay, dia macam risau lah. Okay, dan akhirnya pegang buku A tak boleh fokus. Pegang buku B tak boleh fokus. Pegang buku subjek C tak boleh fokus. Akhirnya langsung tak boleh study sebab tak dapat mengawal kita punya emosi negatif yang tidak sihat. Okay, dan seterusnya lah. Okay, kalau di paparan tu yang sihat adalah sedih. Okay, yang tidak sihat ni tertekan, stres. Saya macam tu lah berlaku kematian, saya rasa sedih. Okay, tu normal lah. Bila berlaku kematian orang yang kita sayang, sama ada pasangan kita ke, ataupun ibu bapa kita ke, ataupun anak kita ke, ataupun apa-apa saja, siapa-siapa sajalah. Orang yang kita sayang tu meninggal. Okay, normal lah kita rasa sedih. Dan sedih itu adalah emosi yang negatif, bukan positif. Tapi emosi negatif yang sihat ini akan menjadi emosi negatif yang tidak sihat bila kita tidak dapat kawal. Okay, berlaku kematian tadi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita berkabung, kita sedih. Normal. Tapi sampai setahun, kita tak boleh terima lagi kematian itu, akhirnya ia akan menjurus kepada emosi yang tidak sihat lah, dan ini akan mengganggulah kehidupan kita. Okay, na'udzubillah. Okay, dan seterusnya seperti sesal, emosi yang tidak sihatnya adalah rasa bersalah. Kecewa, saya rasa malu, dan gusar, saya rasa marah. Itu secara ringkas lah, dan ini adalah dari Albert Ellis lah. Okay, saya nak tanya jugalah para penonton di luar sana. Okay, kita ujilah. Tadi dah dengar bebelan saya tentang jenis emosi, ada positif, okay, ada negatif. Lepas tu negatif pula, ada negatif yang sihat, ada negatif yang tidak sihat. Okay, tengok sekarang paparan tu. Okay, CEMBURU, cemburu. Okay, dalam bahasa Melayunya, dan bahasa Jawanya jealous. Okay, bahasa Inggerisnya jealous. Dan sebelahnya itu adalah emosi dendam. Agak-agaknya emosi jenis apa ni? Cikgu boleh tekakah? Yang penonton di luar sana pun bolehlah bagi komen bagi komen secara menulis lah. Okay, saya teka cemburu itu positif, saya teka dendam itu negatif, ataupun apa-apa sajalah. Kalau cikguku sendiri, cemburu tu apa ya? Kita sembang santai je. Okey, macam inilah saya mewakili penonton di luar sana. Saya cuba jawablah. Ya. Tapi tak tahu betul ke tak ni. Apa? Saya rasa dua emosi ni adalah emosi yang negatif. Betul kan? Okay. Oh, bagus, mantap. Dah boleh faham ni, saya dah tak boleh ceramah lah ni. Okey, betul. Dua-dua adalah emosi yang negatif. Okey, yang mana sihat, yang mana negatif. Tidak? Cemburu emosi negatif yang sihat, dendam emosi negatif yang tak sihat. Okey, excellent, good. Boleh bagi hadiah lah ni ya. Okey, betul lah. Dan para penonton di luar sana, cemburu ni adalah emosi negatif yang sihat. Okey, kenapa saya cakap sihat? Contohlah, kita tengok kawan kita berjaya, kita pun rasa cemburu. Okey, cemburu yang kerana kita rasa cemburu itu, kita pun nak buat macam dia. Okey, kalau dia boleh, aku pun boleh. Okey, dia boleh dapat straight A in SPM, contohlah untuk anak-anak pelajar di luar sana. Okey, saya pun boleh. Saya cemburu dengan kejayaan orang lain dan saya mengambil ia sebagai satu kata cabaran untuk diri saya. Saya jadikan dia sebagai idola. Itu emosi negatif yang sihat lah. Tapi kalau yang tidak sihat itu, kita tengok orang lain berjaya. Okay, contohlah orang tu buka bisnes, kita tengok dia maju. Dia maju dan kita rasa macam tak boleh ni. Okay, aku mesti buat sesuatu. Aku mesti jatuhkan dia punya bisnes. Itu lebih kepada emosi negatif
yang tidak sihat lah, yang kita namakan sebagai dendam. Okay, so rasanya itulah sahaja penerangan secara nak cakap ringkas, rasa macam dah panjang lebar lah mengenai jenis-jenis emosi secara umum lah. Okay, mudah-mudahan kita tahulah rupa-rupanya aku selama ini membawa emosi negatif yang tidak sihat rupanya, dan ia telah mengganggu kehidupan aku sebagai manusia. Okay, itu je lah dahulu cikguku. Okey, terima kasih kepada Cikgu Siti, sangat jelas di atas penerangan dan contoh yang diberi. So apa yang saya dapat simpulkan dekat sini untuk soalan pertama, emosi ada dua jenis yang besar, emosi yang sihat dan juga emosi yang tidak sihat. Dan emosi yang tidak sihat tu ada dua pula, terbagi kepada dua pula, iaitu negatif yang emosi ada dua, iaitu emosi positif dan juga emosi negatif. Dan emosi negatif tu terbagi kepada dua, iaitu negatif yang sihat dan negatif yang tidak sihat. Betul kan? Ya, betul. Okey, alright. Okey, alhamdulillah. Okey, debar juga ni live dengan kaunselor cemerlang ni. Biasa je kita manusia sama-sama belajar. Alright. Okey. Itu emosi negatif yang sihat tu. Okey Kak, okey. Alright, cikgu. Wow, cemburu ke? Okey. Okey, alright. Seterusnya, okey, untuk soalan yang kedua Untuk soalan yang kedua, saya nak tanya kepada Cikgu Siti lagi. Apakah punca-punca yang menyebabkan emosi kita ni dia tidak stabil? Okey, saya ulang. Apakah punca-punca yang menyebabkan emosi kita ni jadi tidak stabil? Okey. Cikgu Siti boleh tolong terangkan? Terima kasih. Okey, kalau tadi kita telah tahu kategori emosi, dan sekarang saya akan kupaslah mengenai punca-punca mengapa emosi kita tidak stabil. Mengapa kita rasa sakit hati contohnya, mengapa kita rasa tidak tenang contohnya. Sebenarnya fokus kepada saya sebagai kaunselor di Maternal Saya Semara, sebagai cikgu lah, walaupun kami, saya dan juga cikguku mengajar di sekolah berasrama penuh, okey, di mana saya pernahlah bersembang dengan kawan-kawan kaunselor di sekolah kementerian. Okay, mereka menyatakan bahawa di MRSM ni ada ke masalah? Okay, ada ke kes-kes disiplin? Okay, dan sebagainya lah. Okay, sebenarnya sebagai remaja, kita fokus kepada pelajar. Tidak kiralah mereka itu sebagai pelajar dari sekolah biasa ke ataupun di MRSM dikenali sebagai pelajar pintar cerdas akademik. Sebenarnya mereka juga tidak terkecuali untuk mengalami perasaan-perasaan ataupun emosi-emosi yang negatif lah. Dan ini di paparan sekarang saya kongsikanlah dua kajian dua kajian oleh Suzaili dan juga rakan-rakannya. Okay, kajian ini telah dilaksanakan pada tahun 2013 ke atas 350 orang pelajar pintar cerdas akademik itu di 10 buah sekolah asrama penuh yang terkemuka di Kuala Lumpur. Dan hasil kajian menunjukkan terdapat emosi kebimbangan sebanyak 67.1%, diikuti emosi tekanan iaitu stres sebanyak 44.9% dan juga kemurungan depression sebanyak 39.7%. Okey, nampak di sini pelajar pintar cerdas akademik pelajar straight masuk MRSM ni UPSR-nya okey secara majoriti lah dapat 6A lah kan. Dan untuk kemasukan ke tingkatan 4 berdasarkan PT3 straight A lah kan. Okey, tapi rupa-rupanya walaupun mereka pelajar pintar cerdas akademik, mereka juga tidak
tidak dapat lari daripada emosi-emosi negatif. Berdasarkan kajian ini, dikatakanlah punca yang paling dominan adalah interpersonal. Kerana pergaulan mereka interpersonal ni maksudnya hubungan mereka dengan orang lain. Contohnya hubungan mereka dengan rakan sebaya ke, dengan orang yang lebih dewasa ke dan sebagainya lah, adalah merupakan punca yang paling dominan lah yang menyebabkan ketiga-tiga emosi negatif yang saya sebutkan tadi lah, iaitu kebimbangan, anxiety, tekanan iaitu stres, dan kemurungan iaitu depression. Dan punca-punca lain mengikut kajian ini juga dikatakan bahawa dari segi akademik, kerana mungkin ada setengah-setengah subjek pelajar-pelajar tidak boleh catch up, menyebabkan mereka stres. Tapi ini punca yang kedua lah. Dan seterusnya punca intrapersonal. Dia berbeza dengan interpersonal. Kalau intrapersonal ni maksudnya monolog, self-talk, dalaman dia sendiri. Yang mengganggu dia, yang menyebabkan dia memiliki ketiga-tiga perasaan yang negatif tu tadilah. Dan kajian ini juga antara lain menyebut jugalah punca guru, PDP itu pengajaran dan pembelajaran, di samping masyarakat juga memberi tekananlah kepada pelajar-pelajar di MSM inilah dalam kajian ini. Dan dapatan yang kedua oleh Mastura dan rakan-rakan pada tahun 2012 itu 2012, yang ni fokus kepada sekolah berasrama penuh. Saya fokus kepada asrama penuh, itu di Johor. Didapati pelajar-pelajar ni dia mengalami tekanan, itu stres, adalah berpunca daripada kepercayaan yang tidak rasional yang dianuti oleh mereka. Dan nanti untuk perbincangan seterusnya saya akan kupas dengan lebih detail lah mengenai apakah itu kepercayaan tidak rasional yang menyebabkan seseorang individu, sama ada pelajar ataupun penjawat awam, pekerja swasta, para ibu bapa, hasil daripada berfikiran yang tidak rasional itu, mengapa ia memberi tekanan kepada mereka lah. Dan saya kongsikan juga lah untuk menjelaskan lagi betapa emosi yang negatif ini sebenarnya perlu dibendung. Kita nak hilangkan emosi negatif ni memang tak boleh. Tapi kita boleh mengawalnya. Sebab itulah malam ini saya nak kongsi bagaimana kita nak urus emosi. Marah dalam Quran pun ada sebut marah. Kita tak boleh hilangkan perasaan yang emosi yang negatif. Tapi kita diajar bagaimana kita nak menguruskan emosi yang negatif itu. Kajian yang berikutnya, kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2011 di 6 buah sekolah termasuk MRSM dan sekolah menengah sains. Pelajar pintar cerdas juga didapati mengalami tanda-tanda kebimbangan yang teruk. Punca-punca dia saya tak fokuskanlah, cuma nak bagi tahu bahawasanya dalam kajian, banyak kajian yang menunjukkan bahawa walaupun pelajar itu pintar cerdas akademik, mereka pun tak terkecualilah mengalami emosi-emosi yang negatif lah. Dan untuk seterusnya lah, berbalik kepada soalan yang cikgu utarakan tadi untuk para penonton di luar sana juga. Sebenarnya banyak faktor selain daripada kajian yang pertama tadi, ada menyebut punca interpersonal lah, intrapersonal lah, punca guru, punca kawan-kawan dan sebagainya. Saya boleh rumuskanlah melalui pengalaman saya, melalui pembacaan saya, melalui kajian jugalah. Sebenarnya punca emosi kita menjadi tidak stabil ini dapat dibahagikan kepada dua lah. Faktor luaran, eksternal dan juga faktor dalaman. Contohlah sekarang kita dilanda oleh pandemik COVID-19.
Okey, saya percaya daripada fasa PKP fasa 1, PKP fasa 2, 3, 4, okey, PKP bersyarat, okey, dan sekarang kita dalam PKP pemulihan. Saya percaya benda ni kata memang telah memberi efek kepada emosi kita. Dan saya sendiri secara jujur jugalah pada masa PKP 1 tu saya terperangkap jugalah cikguku tak dapat balik ke Semenanjung tak dapat balik berjumpa dengan ibu tersayang di kampung. Okay, jadi dari segi emosi tu memang kacau bilau jugalah, negatif jugalah. Okay, itu faktor luaran. Maksudnya bila berlaku sesuatu yang di luar itu dan akhirnya dia telah memberi kesan ataupun efek kepada emosi kita. Contoh lagi faktor luaran ialah pembelajaran. Norma baru ni masa PKP PKP 1 dan sebagainya lah, kalau kami sebagai guru di MRSM, kami ada membuat pembelajaran secara online lah. Okay, khususnya kalau saya di MRSM Kota Kinabalu daripada PKP 1 sampailah sekarang hanya pelajar tingkatan 5 sahaja yang kami dapat bersemuka. Tingkatan 1, 2, 3 dan 4 masih lagi di rumah. Kami memang mengajar secara online dan saya percaya sama ada pelajar ataupun guru pun sedikit sebanyak emosi mereka juga akan terganggu lah sebab benda ini norma baru. Okey, apatah lagi tiba-tiba belajar internet tiada. Faham-fahamlah di Sabah ni di Sabah dengan keadaan berbukitnya dan sebagainya, gangguan-gangguan itu jugalah yang menyebabkan emosi kita tidak stabil sebab kita tak dapat belajar dengan elok lah. Okay, faktor yang seterusnya seperti rakan sebaya, hasil pergaulan kita dengan rakan, mungkin rakan itu tidak sekepala dengan kita, tidak sepahaman dengan kita, menyebabkan emosi kita menjadi tidak stabil. Okey, ini secara umum lah. Dan mungkin masalah keluarga, okay, dengan pandemik COVID-19 yang berlaku ini, mungkinlah ada keluarga yang hilang pendapatan, okay, dan sebagainya, dan akhirnya akhirnya memberi kesan kepada ahli keluarga lah, dan ahli keluarga itu termasuk pelajar jugalah, dan memberi efek dan akhirnya memberi efek lah kepada emosi mereka. Masyarakat, okay, dan juga kewangan juga sebenarnya boleh menyebabkan emosi kita tidak stabil lah. Itu secara umum lah. Tapi sebenarnya bagi saya lah, saya lebih cenderung, lebih suka memberi fokus sebenarnya emosi kita menjadi tidak stabil. Secara spesifiknya juga emosi kita ini menjadi emosi negatif yang tidak sihat adalah sebenarnya dipengaruhi oleh faktor dalaman kita. Sebenarnya diri kita sendirilah yang menyebabkan emosi negatif yang tidak sihat itu berlanjutan dalam diri kita. Okey, setuju ke cikguku dengan pendapat saya tu? Okey, setuju ya. Okey. So kenapa saya cakap macam tu? Okey, kerana ada empat punca sebenarnya. Okey, mengapa emosi kita tidak stabil? Okey, melalui pembacaan saya sebagai kaunselor dan sebagai kaunselor sebenarnya di luar sana pun ramai kaunselor. Okey, ada setengah-setengah kaunselor itu dia memegang mazhab pemusatan klien. Okey, mungkin dia lebih suka kepada turutan dalam keluarga, okay, adler dan sebagainya. Tapi saya adalah pengamal kepada teori REBT, iaitu Rational Emotive Behaviour Therapy yang diasas oleh Albert Ellis. Saya malam ni saya tak naklah bercerita secara orang kata ilmiah sangat. Okay, saya akan ringkaskan ayat saya melalui contoh-contoh supaya penonton di luar sana mudah faham lah. Mengapa sebenarnya emosi kita ini tidak stabil? Okay, faktor dalaman diri kita sendiri. Okay, ada 4 sebenarnya. Yang pertama ialah kerana
kita ni terlalu mendesak. Kita terlalu mendesak diri kita. Okey, kita nak sesuatu itu 100% kita miliki. Kita nak sesuatu tu menjadi apa yang kita rancang 100%. Okey, dan biasanya lah sebagai kaunselor bila berjumpa dengan para pelajar contohnya, okey, kalau bila pelajar itu selalu menggunakan ayat seperti cikgu, saya mesti lulus cikgu dalam exam, saya patut, okey, saya wajib, bukan sunat muakkad lah, saya wajib cikgu. Jadi bila tak dapat apa yang dia mahu, okey, akhirnya dia akan jadi down lah. Okay. Apa yang dia targetkan tu dia tak dapat. Akhirnya akan menyebabkan dia rasa diri dia terlalu teruk. Okey. Yang kedua lah, merasa diri amat teruk bila tak mendapat apa yang dia harapkan. Dan kurang daripada itu, okey, dia akan menyebabkan kecewa lah. Dia tak dapat terima hakikat. Okey. Dan seterusnya, dia dah tak nak dah. Okey, kalau macam dalam setting pelajar, cikgu, saya dah belajar sungguh-sungguh cikgu. Saya pergi tuition contohnya, saya memang study hard lah cikgu. Saya tanya guru dalam kelas, tapi akhirnya cikgu bila keluar result, saya tak dapat apa yang saya nak. Saya tak dapat straight A+. Apa yang saya dapat? Straight A- je. Okay, sedangkan straight A- tu pun cemerlang lah juga kan. Tapi kerana terlalu mendesak, dia punya high expectation tu tinggi, akhirnya bila tak dapat, cikgu, saya memang teruk lah cikgu sebab saya tak dapat A+, saya dapat A-. Cikgu, saya betul-betul kecewa cikgu dan cikgu saya tak nak dalam belajar lepas ini bersungguh-sungguh cikgu sebab dulu saya dah pernah belajar dengan bersungguh-sungguh. Nanti lepas ni bila saya belajar dengan bersungguh-sungguh lagi, saya akan gagal juga cikgu. Maksudnya dia membuat generalisasi. Sedangkan kita biasa dengar pepatah kan, gagal sekali tak bermaksudnya gagal selama-lamanya. Jadi mengenai punca-punca mengapa emosi yang tidak stabil dapat difokuskan kepada faktor luaran lah bagi saya sebenarnya, kerana dalaman diri kita sajalah. Okey. Sebagai satu contoh lagi, kita tunjuk satu, salah orang, salah persedaran, salah ibu bapa, okey, salah kawan-kawan yang menyebabkan emosi kita tidak stabil. Tapi sebenarnya bila kita tunjuk kepada orang lain, sebenarnya 4 jari lagi tu menuding kepada diri kita. Fikir-fikirkanlah. Okey, itu sajalah untuk soalan yang kedua tu. Saya serahkan kepada cikgu. Ku fahamkah? Penonton di luar sana saya pun harap faham lah. Saya santai je ni. Okey. Okey, terima kasih kepada Cikgu Siti di atas penjelasan berkaitan dengan apakah yang menyebabkan emosi kita ataupun emosi seseorang ni tidak stabil. Okey, saya rasa sangat jelas, iaitu yang terbahagi kepada dua, iaitu luaran dan juga dalaman. Dan yang sebenarnya luaran tu tidak memberi efek apapun kepada kita, kita sendiri yang tidak berfikiran macam tu. So dalaman ataupun faktor yang sebenarnya adalah kita, emosi kita, cara kita berfikir, cara kita tengok sesuatu tu. Macam tu ke? Betul kan? Ya. Ya. Okey. So ni pun salah satu cara macam mana kita nak uruskan emosi kita. Okey. So saya pun tak nak bagi ceramah sebab saya nak tanya soalan je. Okey, saya teruskan kepada soalan yang ketiga kepada Cikgu Siti. Okey. Soalan yang ketiga berbunyi, bagaimanakah cara untuk mengurus emosi dengan baik? Mungkin okey, saya ulang lagi, macam manakah ataupun bagaimanakah cara untuk mengurus emosi dengan baik? Mungkin penonton ataupun pelajar-pelajar di luar sana sudah cuba banyak cara dan benda tu orang panggil apa, kalau English dia kata tak work lah bagi dia. So mungkin dengan sesi sembang santai ni
daripada Cikgu Siti, mungkin Cikgu Siti boleh bagi cara baru kita boleh guna cara untuk kita nak urus emosi kita. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Ku. Okey, kalau di awal tadi kita telah belajar tentang jenis-jenis emosi. Yang kedua pula kita telah tahu sebenarnya punca emosi tidak stabil itu adalah peratusannya yang lebih banyak adalah dalam diri kita sendirilah. Dan seterusnya saya kongsikanlah kaedah bagaimana kita nak mengurus emosi kita dengan bijak. Dan untuk malam ni saya kongsikan dengan mengajar anda semua tentang konsep A, B, C, D, E oleh Albert Ellis. Di mana A adalah activation event. Maksudnya peristiwa yang tercetus. Okey, saya bagi contohlah di sini. Peristiwa yang tercetus itu adalah putus tunang. Okey, yang kedua contoh berlaku kematian. Okey, yang ketiga saya disisihkan oleh kawan ke, oleh keluarga ke atau sebagainya lah. Dan yang keempat pandemik COVID-19 Okey, maksudnya tercetus satu peristiwa yang klimaks dan menyebabkan emosi saya iaitu C, consequences, saya tertekan. Okay, kalau tertekan ni di awal slide kita tadi ataupun di awal penerangan tadi, tertekan ini adalah emosi negatif yang tidak sihat lah. Okay, daripada peristiwa putus tunang, kematian, disisihkan dan COVID-19 itu akhirnya saya merasa tertekan emosi saya. Dan akibat daripada rasa emosi tertekan itu, saya pun mengasihkan diri. Itu tingkah lakulah itu lah. Okey, rata-rata mungkin anda semua menyatakan bahawa saya merasa tertekan, saya merasa marah, saya merasa cemburu, saya merasa geram dan sebagainya itu adalah berpunca daripada peristiwa yang saya alami. Tidak sebenarnya. Okey, sebenarnya persepsi kita terhadap peristiwa itulah ataupun the belief system yang mempengaruhi kita dan akhirnya telah menyebabkan emosi kita menjadi tertekan. Okey, kalau contoh tadi berlaku peristiwa putus tunang. Okey, kalau pemikiran yang tidak rasional, bagi saya bila saya bertunang mesti diakhiri dengan perkahwinan. Itu pemikiran yang tidak rasional lah. Dan akhirnya ia memberi kesan kepada emosi saya dan akhirnya saya bertingkah laku yang negatif lah. Okay, yang kedua contohnya kematian. Okay, kematian itu pada awal dia memanglah kita perlu sedih kan, tapi sampai bila? Okay, sampai bila kita perlu sedih? Saya tak nak lagi lah terangkan pasal konsep dari segi Islam, konsep redha dan sebagainya lah. Yang ni kita fokus kepada kepercayaan tidak rasional dululah yang menyebabkan emosi kita tidak sihat lah. Kenapa saya nak kongsikan benda ni? Agar penonton di luar sana dan Cikgu Ku sendirilah, sebenarnya Cikgu Ku adalah kaunselor lah. Dah biasa jugalah dengan teori ini ya, sebab kami sebagai kaunselor wajib mempelajarinya lah. Okey, kalau macam kematian dia. Kematian itu bukanlah benda yang akan memberi efek kepada emosi kita kan. Tapi sampai bila kita nak berkeadaan sedih. Okay, pemikiran tidak rasional dia tak boleh terima sebab bagi dia contohlah anak dia mati. Anak dia tu baru berusia 12 tahun. Okey, kerana kepercayaan dia yang tidak rasional tu, dia bagi tahu kepada diri dia, anak aku masih muda, patut aku yang tua ni, yang dijemput Tuhan dahulu. Okey, tengok tadi setiap pertunangan pasti disusuli dengan perkahwinan. Usia muda patut hidup lama. Okey, dan disisihkan. Contohnya disisihkan oleh keluarga, disisihkan oleh rakan dan sebagainya. Okey, peristiwa itu dialami. Okey, dan memberi kesan. Tapi sebenarnya kerana persepsi kita ataupun the belief system kepercayaan tidak rasional itu yang sebenarnya mempengaruhi kita.
Itu kalau disisihkan tu sebab bagi saya sebenarnya semua orang patut sayang saya. Okey, jadi bila ada orang tak sayang saya pun tertekan. Okey, dan COVID-19 pula, saya tak pernah terlintas pun Malaysia akan mengalami pandemik ini. Okey, bagi saya Malaysia perlu aman dan sebagainya. Tapi bila terjadi, emosi kita menjadi tidak stabil lah. Okey, dan apa yang perlu dilakukan agar kita bijak mengurus emosi. Tapi sebelum itu, saya nak sharekan 11 kepercayaan yang tidak rasional yang telah diberikan ataupun yang telah orang kata diberikanlah yang telah diajarkan oleh Albert Ellis lah, iaitu adalah sangat perlu ni antara kepercayaan-kepercayaan tidak rasional. Mungkin anda di luar sana pun pernah mengalami, saya sendiri pun pernah mengalami. Tak apa, malam ni kita tengok. Kita ni kategori dalam kategori kepercayaan tidak rasional yang mana. Tak apa, kita tengok dahulu. Lepas ni macam mana saya nak uruskan emosi saya itu. Okay, yang pertama menurut Ellis, adalah sangat perlu seseorang itu dikasihi dan disayangi oleh orang yang signifikan. Orang yang signifikan ni orang yang orang kata bermakna lah, yang rapat, contoh keluarga kita, okay? Rakan karib kita. Jadi bila keluarga kita tak sayang kita, bila rakan karib tak sayang kita, kita pun akan tertekan. Sebab bagi saya, kepercayaan tidak rasional saya itu, semua orang yang saya sayang ni, yang signifikan dengan saya ni perlu sayang saya. Okay. Yang kedua adalah perlu seseorang itu lengkap. Wow, mutlak cekap dan berjaya dalam semua perkara. Maksudnya Superman, Superboy lah ni Maksudnya kalau bila berlaku satu peristiwa, ada orang tu buat silap. Okay, sebab kita ni kan manusia, kita tak boleh, maksudnya kita tak mungkin jadi perfect kan. Tapi bila berlaku ketidak perfectan itu, akhirnya menyebabkan saya tertekan lah. Okay. Dan yang ketiga, sesetengah orang adalah jahat dan kejam. Orang sebegini seharusnya dihukum dan dipersalahkan yang setimpal dengan kesalahannya. Okay, kita tengok dalam akhbar-akhbar berlaku kes-kes jenayah dan sebagainya, bila mereka terlepas dari hukuman, kita rasa geram. Kenapa dia tak dihukum? Dan akhirnya memberi efek kepada emosi kita. Itu antara kepercayaan-kepercayaan tidak rasional lah. Dan seterusnya, secara lajulah kot ni macam kuliah dah ni. Adalah lebih senang lari daripada kesulitan dan tanggungjawab daripada menghadapinya. Adalah lebih senang. Tak apalah, saya tak naklah menerima ujian tu, saya larilah. So settle. Tak boleh Yang seterusnya, setiap perkara yang terjadi seperti sepatutnya mengikut apa yang dirancang. Adalah teruk dan malang apabila sesuatu perkara yang terjadi tidak seperti yang diharapkan atau diimpikan. Andakah? Kalau anda ada berfikiran begitu, itu maksudnya kepercayaan tidak rasional. Na'udzubillah. Manusia tidak berupaya untuk mengawal diri kerana kesengsaraan yang berlaku disebabkan oleh faktor-faktor luaran atau di luar kawalan individu. Seterusnya, peristiwa masa lalu dalam kehidupan individu menentukan tingkah laku manusia dan ianya tidak dapat diubah. Jika sesuatu perkara itu berbahaya dan merosakkan individu, sepatutnya seseorang itu mengambil berat dan sentiasa berwaspada sepanjang masa untuk mengelakkan segala kejadian yang tidak diingini. Dan seterusnya, individu seharusnya bergantung kepada orang lain yang lebih berkuasa dan kuat. Ya ke? Seharusnya bergantung. So kalau asyik bergantung, apa hak kita terhadap diri kita? Kalau anda ada
berfikir sebegini, itu adalah pemikiran yang tidak rasional lah. Hati-hati ya. Kalau tak dapat dibendung, tak diuruskan dengan bijak, ia akan memberi efek kepada diri kita lah. Dan yang kedua terakhir, seseorang itu sepatutnya mengambil berat dan merasa susah hati dengan masalah orang lain. Wow, kita perlu fikir semua masalah orang ke? Dan akhirnya benda tu perlu mengganggu kehidupan kita ke? Okay, berpada-pada lah. Okay, kalau ada macam ni, maksudnya pemikiran kita tidak rasional lah tu. Dan akhirnya yang last, selalunya ada jawapan yang betul dan tepat kepada sesuatu masalah. Okay, sorry lah. Macam kuliah pula. Cuma nak memberi gambaran jika anda ada pemikiran macam yang saya sebutkan tadi, yang sebelah tu maksudnya anda sedang ataupun anda telah memiliki kepercayaan tidak rasional. Dan bagaimana kita nak bijak menguruskan kita punya kepercayaan tidak rasional, iaitu kalau tadi B the belief system. Kalau kita ni seorang irasional, alhamdulillah lah dia tak akan memberi efek kepada emosi kita. Tapi kalau the irrational belief system yang tidak rasional ni, dia akan memberi efek lah. So kita perlu buat D. Para penonton yang sedang menonton tu, jangan berhenti menulis lah. A, B, C, D, E tu apa? Ni soalan kuis ni, besok pop kuis. A adalah peristiwa yang tercetus. C, hasil daripada peristiwa yang tercetus itu, dia memberi kesan kepada emosi saya. Tapi sebenarnya penyebab kepada emosi saya menjadi emosi yang tidak sihat itu bukan kerana itu, tapi kerana pemikiran saya yang tidak rasional. Okay, macam mana nak buat supaya kita ni dikatakan bijaklah mengurus emosi kita? Kita mesti disputation. Okay, kita kena berhujah kepada akal kita. Okay, iaitu secara ilmiah lagi ni, secara logik. Okay, yang kedua secara empirikal dan yang ketiga secara pragmatik. Contohlah, kalau tadi peristiwa yang tercetus tadi, apa dia? Apa dia A tadi? Kena tanya soalan ni, takut mengantuk ni. Peristiwa yang tercetus A tadi, apa contohnya tadi Cikgu Kita nak dispute ni. COVID-19. Seperti COVID-19 kan. Seperti putusunan, seperti kematian. Okey. Secara logik ni, jika X berlaku, bila kematian berlaku, contohlah ketua keluarga meninggalkan, apakah Y yang berlaku seterusnya? Secara lebih senang fahamlah, okey. Bapa kita meninggal, maksudnya bapa tu sebagai tempat pergantungan kita lah. Dan bapa bekerja kan, jadi bila bapa meninggal dah tak ada pendapatan. Okay, dan ia akan mengganggu kehidupan kita lah, maksudnya Y. Sebab kita fikir secara logik, bapa aku dah tiada ni, so macam mana, siapa nak sara hidup aku? Itu secara logik. Okay, secara empirikal, di manakah bukti terhadap kepercayaan ini? Okay, betul ke kalau bapa kita meninggal, kita hujahlah diri kita, dispute, betul ke? Lepas ni dah tak ada pendapatan, sedangkan rezeki itu Allah yang tentukan kan. Mungkin ada rezeki lain dan mungkin lebih kaya lagi. Contohlah. Dan pragmatik, bagaimanakah kepercayaan ini boleh membantu anda? Kalau macam kematian tadi, kita merasa sedih sampai berbulan-bulan. Okey, adakah dengan keadaan sedih itu akan membantu kita mendapatkan punca pendapatan bagi menggantikan ayah kita yang dah meninggal itu? Okay, dan bila kita dah berjaya mendispute diri kita ni, insya-Allah lah emosi negatif yang tidak sihat itu, iaitu yang tertekan tu, akan dapat diminimumkan menjadi emosi negatif yang sihat itu, sedih. Dan alhamdulillah bila kita dah biasakan diri kita dispute ni, akhirnya emosi negatif yang
sihat tu pun insyaAllah akan bertukar kepada emosi positif, iaitu kita redha. Mungkin kematian itu, mungkin putus tunang itu, mungkin COVID-19 itu, mungkin peristiwa akuisisikan itu sebenarnya ada hikmah. Okey, itu konsep redha dan kita berterima kasih kerana Tuhan memberi ujian tersebut, akhirnya kita sedar. Okey, so itu je lah untuk menjawab soalan bagaimana seseorang individu boleh mengurus emosinya dengan bijak, ialah dia kena dispute lah. Disputation, berhujah kepada akal dia. Okey, kepercayaan yang dia miliki. Okey, saya serahkan kembali kepada Cikgu Ku. Okey, terima kasih kepada Cikgu Siti sekali lagi di atas penerangan dan juga penjelasan berkaitan dengan macam mana cara seseorang ataupun kita untuk nak mengurus emosi kita dengan baik. Okey. Saya rasa sangat jelas dan sangat praktikal yang kita sendiri boleh apply tanpa berjumpa dengan kaunselor, berjumpa dengan psikologis untuk urus emosi kita. Saya rasa lepas ni, walaupun anda sebagai pelajar, anda sebagai ibu bapa, pejabat awam, pekerja swasta dan even suri rumah pun boleh cuba untuk uruskan emosi kita dengan sendiri. Sebab kalau emosi kita sihat dan stabil, insya-Allah semua akan berjalan dengan lancar lah, walaupun ujian tu berat, ujian tu kita rasa kita tak dapat hadapi, tapi bila kita berhujah macam Cikgu Siti bagi tip tadi, iaitu kalau dalam bahasa psikologi dia panggil dispute, insya-Allah kita dapat mengawal emosi kita. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Siti. Okey, kepada penonton yang di luar sana, kita dah nak sampai ke penghujung rancangan Cikgu Siti. Sekejap je saya rasa. Okey, jadi kalau ada soalan ataupun ada apa-apa pandangan ataupun apa-apa peristiwa ataupun cara anda mengurus emosi anda, boleh share, boleh komen di bawah Facebook live saya. Nanti kita akan tengok dan kita akan baca. Mungkin cara tu cara yang boleh diguna pakai oleh penonton-penonton lain juga. Okey. Alright, Cikgu Siti, saya nak tujukan soalan terakhir, soalan yang keempat kepada Cikgu Siti, iaitu berbunyi, apakah teknik-teknik yang boleh diamalkan untuk menguruskan emosi kita? Apakah teknik-teknik ataupun cara yang kita boleh pakai untuk menguruskan emosi kita? Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Ku. Sebenarnya banyak teknik dan benda ni orang kata subjektif lah. Ada setengah orang dia uruskan emosi dia tu dengan dia memasukkan elemen spiritual lah, ataupun mengintegrasinya dengan spiritual. Contoh seperti bila saya rasa tidak tenang, saya puasa, saya solat dan sebagainya, dan itu alhamdulillah lah memang terbuktilah keberkesanannya. Kalau tadi saya telah kongsikan dengan penonton semua tentang konsep ABCDE, itu pun merupakan satu sebenarnya teknik yang umum lah. Okay? Namun sekarang sesuai dengan tajuk kita ni, macam baru masuk tajuk besar, tajuk sembang santai kita ni, pelajari teknik mengurus emosi diri macam soalan terakhir ni sebenarnya jawapan untuk tajuk kita. Tak apa, yang awal-awal tu kita repo dahululah. Okay, untuk malam ni sekarang dah 8.58, okay, hampir sejam je bercakap tak sedar. Dah hampir melepasi garisan ke? Menghampiri garisan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni, saya akan kongsikan 4 teknik yang boleh diamalkan bagi kita mengurus emosi. Dan saya sebenarnya sedang membuat kajian
seperti di awal tadi cikguku ada perkenalkan saya sekarang sedang melanjutkan pelajaran dalam bidang kaunseling dan sebenarnya saya sedang menyiapkan modul REBT integrasi spiritual dan malam ini saya ingin kongsikanlah dengan anda semua, iaitu yang pertama teknik rasional emosi imagery. Okey, yang ni umum dahulu. Okey, teknik rasional emosi imagery ni ialah bila kita ada emosi yang negatif, especially yang tidak sihat itulah, bagaimana kita nak uruskan emosi itu. Yang pertama ialah kita mengamalkan teknik bayangan. Okey, seperti contohlah kalau seorang pelajar okey, nak suruh tutup mata kan makan masa pula kan, menghayati saya ni sebagai seorang pelajar. Okey, kalau sebagai seorang pelajar apa yang akan terjadi bila kamu malas belajar? Jawab je lah Okey, contohnya kalau saya malas belajar cikgu, nanti saya akan gagal dalam pelajaran saya. Dan bila saya gagal cikgu, nanti saya tak dapat sambung belajar. Okey, dan bila saya tak dapat sambung belajar nanti cikgu, saya payah kerja. Dan bila saya payah kerja cikgu, nanti saya tak boleh sara diri saya dan saya tak boleh balas budi mak ayah saya bagi mereka duit. Contohnya. Jadi bayangkan benda-benda itu dan akhirnya nanti bayangan itu memanglah mengerikan kan. Tapi dengan membuat bayangan tersebut, insya-Allah lah kita akan sedar. Tak boleh ni, aku tak boleh malas belajar ni sebab tak ada faedah pun untuk jangka masa panjang nanti. Okey, dan akhirnya sedikit demi sedikit saya mula uruskan saya punya emosi negatif yang tidak sihat itu kepada yang lebih sihat dan akhirnya kepada yang positif lah. Dan sebenarnya dalam Islam teknik bayangan ini pun telah diberikan dalam surah Ar-Ra'd tu. Okay, boleh tayangkan cikguku. Saya just tunjukkan terjemahan surah Ar-Ra'd tu, di mana diberi bayangan tentang orang-orang yang bertakwa ini balasannya ialah syurga. Dan diberi gambaran lah syurga itu bagaimana mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sentiasa ada pokok yang berbuah, dan ada pokok yang teduh. Maksud bayangan-bayangan yang indah lah. Kalau tadi pelajar dia bayangkan benda yang negatif, wah tak naklah aku jadi macam tu. Sekarang bayangkan pula kalau aku rajin belajar, apa yang akan aku dapat. Maksudnya bila kita dalam keadaan emosi yang negatif tu, kita bayangkan natijah di akhirnya. Maksudnya saya di sini saya nak memperkenalkan kepada para penonton perlunya kita membuat teknik imagery untuk kita urus emosi yang dah lama hidup dalam diri kita ni. Boleh faham ke cikguku? Dan yang kedua ialah teknik proyeksi masa. Di sini teknik proyeksi masa ni, kalau tadi kita hanya bayang-bayangkan tanpa kita membuat julat tahun. Untuk teknik proyeksi masa ni, kita bayangkan dia merupakan sebahagian daripada teknik bayangan, imagery, tapi kita klasifikasikan bayangan itu mengikut kata tahun lah. Contohlah, boleh cikguku tayangkan. Ini paparannya lah, umur 1 hingga 6 tahun. Umur 7 hingga 12 tahun. Umur 13 hingga 17 tahun. Untuk yang paparan ni, saya mahu penonton tuliskanlah. Sekarang apakah kejayaan-kejayaan yang pernah anda capai dahulu? Apakah kejayaan-kejayaan? Contohlah kalau umur 1 hingga 6 tahun, maybe tak ada yang ingat lah. Ni contoh tadika. Tapi kalau ada ingat tu insya-Allah lah. Masa saya tadika, saya pernah jadi Johan lompat tinggi contohnya. Saya jadi juara sukan nikah.
Okay, umur 7 hingga 12 tahun ni peringkat sekolah rendah. Okay, saya pernah jadi pengawas. Umur 13 hingga 17 tahun peringkat sekolah menengah. Okay, dan seterusnya lah peringkat universiti. Okay, peringkat alam pekerjaan, awal alam pekerjaan, dan seterusnya lah peringkat saya stabil dari segi kerjaya dan seterusnya lah. Kenapa teknik ini perlu dibuat, teknik projeksi masa? Sebab bila kita berkeadaan dalam emosi yang negatif ni, kadang-kadang kita lupa. Sebenarnya aku dulu pernah pun berjaya. Okay? Dan dulu pun nama yang tak sama seperti nama yang aku miliki sekarang. Okay? Maksudnya kalau kita rasa down sekarang, kita rasa sedih sangat-sangat, kita rasa macam tak gunalah aku hidup sekarang, apa yang aku nak tak pernah aku dapat. Jangan begitu, fikirkan, bayangkan yang dahulu, okay, masa sekolah rendah aku boleh berjaya. Okay, maybe ada berkata, contohlah macam kalau pelajar lah, sekarang pelajar tingkatan 5 kan, tahun depan SPM 2021 lah yang sepatutnya tahun ni kan, tapi kerana pandemik COVID-19, anak-anak pelajar akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun hadapan. Okay, mungkin risaulah. Dulu belajar secara online rasa macam tak boleh kecap sangat lah. Contohlah kan, risau, rasa takut dengan SPM. Okay, bayangkan dahulu masa PT3 saya boleh berjaya pun. Okay, masa UPSR, contohlah kalau masuk MRSM ni, untuk tingkatan 1, UPSR dapat 6A. Untuk tingkatan 4, PMR dapat 10 ke 9A kan. Ingat baliklah, recall, flashback balik. Dulu aku boleh je berjaya. Mungkin anak-anak luar sana bagi tahu, alah cikgu, UPSR tu kacang lah cikgu. Senang, SPM ni lain cikgu. PT3 dulu cikgu, alah senang je. Okay, memanglah senang sekarang sebab anda bercakap ketika anda berumur 17 tahun. Sebenarnya masa UPSR dulu pun, benda itu adalah perkara baru bagi anda kan. Dan akhirnya anda boleh lepas pun. Okay, dan berjaya pun. So gambarkanlah kejayaan-kejayaan yang dulu. Agar ia memberi motivate kepada anda dan anda tidak terus berkeadaan dalam emosi negatif yang tidak sihat. Okay, yang seterusnya. Okay, sebelum saya pergi kepada teknik yang ketiga, kita tengok sendirilah anak-anak pelajar, penonton di luar sana jugalah. Terjemahan surah Al-Mu'minun, ada menyatakan tentang proses kejadian manusia lah. Dari Satipati berasal daripada tanah, kemudian dijadikan air mani yang disimpan dalam tempat kukuh iaitu rahim. Kemudian dijadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kenapa saya kongsikan tentang proses kejadian manusia ini supaya bila anda berada dalam emosi yang terlampau stres contohnya, tertekan sangat-sangat ni, rasa macam tak boleh fikir dah. Ingat semula. Kejadian kita pun step by step. Ada proses dia. Ingatkan balik juga ketika anda dilahirkan. Adakah anda boleh terus melompat? Saya tanya penonton di luar. Keluar daripada perut ibu tu, terus dapat melompat. Bayi ajaib tu kot. Tidak. Kita keluar daripada perut ibu, kita diajar dahulu merangkak. Dah boleh merangkak, kita bertatih. Melangkah 1, melangkah 2, melangkah 3, jatuh. Kita pun bangun lagi. Akhirnya kita boleh melangkah sampai 10 langkah. Akhirnya kita boleh berlari. Melompat dan sebagainya. So, kena fikirkan bahawa hidup ini, apa-apa emosi ataupun apa-apa peristiwa negatif yang kita alami itu, dia tidak akan lama. Kita akan dapat juga nanti benda yang membahagiakan diri kita.
Okey, maksudnya hidup ini adalah suatu proses. Fikirkan kejadian kita, okey, adalah satu proses dan apa yang kita alami sekarang pun insya-Allah lepas ni dia akan jadi bagus, jadi baik seperti yang kita kenakilah. Teknik yang ketiga adalah teknik humor. Okey, mungkin para penonton, betul ke nak urus emosi ni kita kena buat lawak-lawak? Okey, saya nak tanya pada para penonton lah. Pernah ke tengok rancangan American Funniest People? Cikguku pernah tengok ke? Ataupun pernah ke tengok rancangan Maharaja Lawak? Pernah kan? Jadi bila tengok tu apa rasa? Apa cikguku rasa? Kalau dalam keadaan kita sedih, Rasa rasa happy, rasa kelakar, rasa gelak. Kita boleh tergelak kan, kita boleh senyum. Maksudnya kalau emosi kita masa tu tak stabil, emosi kita negatif tidak siap, bagaimana kita nak urus? Kenapa kita perlu urus ni? Sebab nanti bila kita dah waras, barulah kita boleh fikir apa-apa saja dalam penyelesaian. Okey, kalau kita nak selesaikan sesuatu perkara dalam keadaan emosi kita yang tidak stabil, okey, keputusannya ataupun apa-apa tindakan yang kita akan ambil tu memang tidak tepat lah. Okey, jadi teknik yang ketiga ni teknik humor. Kita tenangkan diri kita dahulu. Okey, kerana dengan membuat humor ataupun mendengar humor, okey, ia akan meminimumkan kita punya emosi negatif yang tidak sihat lah. Okey. Dan kenapa teknik humor ini dikongsikan pada malam ini? Saya teringat satu kisah lah. Seorang tua telah berjumpa dengan Rasulullah SAW, bertanya kepada baginda. Seorang perempuan tua telah berjumpa. Wahai Rasulullah SAW, adakah saya ni seorang perempuan tua boleh masuk syurga? Okay, Rasulullah pun menjawab tidak. Okay, lalu perempuan tua itu pun menangis. Okay, tapi sebenarnya Rasulullah SAW bergurau kerana sebenarnya dalam syurga orang tua akan menjadi muda. Okay, maksudnya di sini Rasulullah SAW pun ada membuat humor. Okay, dan kita pun boleh menggunakan teknik inilah untuk meriliskan kita punya ketegangan emosi yang tidak sihat itulah. Tapi kena berpada-pada lah, jangan buat humor nanti orang cakap yang keterlaluan tu macam buat lawak-lawak yang boleh menjatuhkan marah orang dan sebagainya tu tidak boleh lah. Okay, dan yang terakhir, apakah teknik yang boleh diamalkan bagi mengurus emosi ialah kita mesti sentiasa self-talk positif pada diri kita. Kita kena sentiasa bantu diri kita ni berfikir benda yang baik-baik. Okay. Contoh macam sekarang lah, cikguku sebut perkataan sayang sekarang. Ataupun penonton di luar sana lah. Okay. Saya sayang awak contohlah. Okay. Apa rasa bila sebut benda yang positif? Apa cikguku nanti cakap saya sayang pada isteri saya contohnya lah. Okay. Bila kita sebut benda yang positif, dari segi aura muka pun kita nampak ceria kan. Okay. Kita tukarkan perasaan positif tadi kepada yang negatif. Saya benci awak. Okay. Sebut benci tu dengan mata menjenggil, bulat, ekspresi muka pun macam nak marah kan. Jadi begitulah teknik yang keempat ni, maksudnya kita kena sentiasa membantu diri kita bercakap, okay, saya akan berjaya. Okay, walaupun saya gagal sebelum ni, bila saya berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh, okay, saya akan berjaya. InsyaAllah. Mungkin kali ke-14 saya gagal, tapi Allah dah janjikan kali ke-15 saya berusaha, saya boleh.
kena self-talk yang positif lah. Jadi itu sajalah 4 teknik yang sempat saya kongsikan lah pada malam ini, iaitu teknik yang pertama tadi kita membuat teknik bayangan. Okey, yang kedua bayangan itu kita klasifikasikanlah mengikut jumlah umur. Okey, yang ketiga kita buat humor sedikit agar ketegangan emosi kita itu dapat diminimalkan. Dan yang keempat kita kena sentiasa cakap yang positif lah kepada diri kita. Okey, so itu sajalah yang sempat saya kongsikan lah mengenai teknik-teknik lah. Saya serahkan semula ataupun sebelum tu saya terlupa slide yang terakhir. Okey, Cikgu Ku boleh tayangkan? Kita sempat lagi ke masa ni Cikgu Ku? Bolehkah tayangkan slide yang terakhir? Okey, ini kalau tadi saya kongsikan 4 teknik, tapi sebenarnya mengikut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, bila kita ada emosi negatif yang tidak sihat ataupun emosi negatif yang sihat ni seperti contoh stres, stres belajar, stres kerja dan sebagainya, KKM ni telah menyarankan 10B. So para penonton kena ingatlah ni 10B. Itu B yang pertama, kita kena bertenang dahulu. Okay, kita dalam keadaan stres ni, okay, kita kena tenangkan diri kita. Dan kita kena cakap pada diri kita, relax dulu, relax brother, relax sambil kita tarik nafas. Cara tarik nafas ni pun, bernafas dengan dalam ni pun ada kaedahnya. Okay, kita tarik nafas, kita hembus. Jangan tarik nafas dengan keadaan laju lah. Okay, dan bila kita stres, KKM juga menyarankan kita kena beribadat lah. Sebagai orang Islam, kita perbanyakkan puasa, kita perbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Okay, dengan mengingati Allah itu, hati-hati kita akan menjadi tenang lah, insyaAllah. Dan B yang seterusnya, okay, macam ku suka ke pergi spa ataupun penonton di luar sana, okay, sebenarnya kita pergi berurut ataupun pergi ke spa dan sebagainya itu juga merupakan satu kata kaedah lah untuk kita uruskan tekanan ataupun stres kita. B yang seterusnya adalah kita perlu berkongsi lah apa yang kita rasa tu, jangan pendam. Okay, kita kena luahkan. Okay, dan biasanya kalau di sekolah, pelajar-pelajar akan berjumpa dengan kaunselor lah untuk berkongsi masalah mereka. Kenapa kita perlu bercakap dengan seseorang? Saya bagi perumpamaan seperti belon. Okay, belon, sebiji belon tu, bila kita tiupkan belon tu, dia akan jadi semakin besar kan? Dan akhirnya kita tiupkan lagi, dia akan semakin membesar. Dan bila kita tiupkan lagi, akhirnya dia pecah. Na'udzubillah. Dia macam emosi kita lah. Kalau kita tak luahkan, takut-takut nanti kita akan jadi burn out, kita bunuh diri dan sebagainya lah. Sebab tak dapat sebab lama dah terpendam, tak boleh nak luah. Okay. B yang seterusnya, berehatlah. Okay, dengarlah muzik. Okay, dan muzik itu pula janganlah muzik yang heavy metal. Kena yang instrumental yang tenang. Dengan nasyid ke, berzikir ke kalau keadaan Islam. Okay, B yang seterusnya pula, kena always think positif lah. Okay, contohlah, tengok kawan macam, okay, kalau pemikir negatif, dia tu marah pada aku ke? Janganlah mereka-reka idea kan, akhirnya dia pun tak tenang. Okay, padahal kawan tu masam sebab dia sakit perut. Okay, kalau kita fikir, oh dia masam sebab dia sakit perut. So, itu pun je lah. Tak adalah reka-rekaan lain dalam kepala lah. Dan seterusnya bersenamlah dan juga beriadah lah. Kita buatlah, kita lakukanlah aktiviti fizikal, keluarkan peluh, insyaAllah lah. Selepas itu, stres yang kita alami akan dapat dikurangkan lah. Okay, itu sajalah perkongsian saya pada malam ini mengenai bagaimana nak berfungsi ya. Saya
Saya serahkan kepada cikguku semula. Okey, terima kasih kepada Cikgu Siti di atas perkongsian yang saya rasa mendalam, iaitu berkenaan dengan cara ataupun teknik-teknik untuk kita menguruskan emosi kita. Okey, kalau kata soalan yang terakhir tadi, Cikgu Siti ada bagi 4 teknik. 4 teknik, saya ulang balik. Iaitu teknik yang pertama adalah teknik imaginary ataupun imagine kita, kalau kita tak berusaha bersungguh-sungguh, apa kesannya, kita imagine. Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, apa kesannya. Teknik yang kedua adalah projection masa, kita ingat balik, kita ingat balik kejayaan kita yang kita dah buat dan kejayaan yang kita akan buat, macam tu. Okey, dan yang seterusnya teknik humor, teknik humor, kita buat lawak, kita ketawa, kita buat benda-benda yang dapat menggembirakan kita, dan yang last sekali adalah memberi kata-kata yang positif kepada diri kita, memberi kata-kata yang positif. Okey, 4 teknik dan campur dengan 10 B tadi yang di-share dekat paparan. Okey, 10 B yang boleh guna untuk sebagai teknik mengurus emosi kita. Okey, jadi kita sudah sampai ke penghujung, betul-betul penghujung program kita pada malam ni. Jadi kalau saya tengok dekat Facebook ni, ramai juga yang menonton live saya dan ramai juga yang share. Saya rasa daripada MSMKK pun ada share tu, MSMKK pun ada share. Terima kasih kepada yang share dan yang menonton, kawan-kawan, pelajar universiti pun ada junior saya daripada UAE juga share. Saya rasa kalau dia tengok slide ni, esok kalau exam berkaitan dengan REBT tu, saya rasa dapat A dah dia punya exam tu. Tak perlu study dah. Sangat jelas teknik REBT tu. Okey, dan sebagai kesimpulan, saya jemput sekali lagi Cikgu Siti untuk memberi sedikit, membuat sedikit kesimpulan lah berkaitan dengan kita punya perbincangan pada malam ni. Okey, dipersilakan. Alright. Okey, terima kasih cikguku. Okey, nampaknya kita pun seperti mana yang cikguku bagi tahu tadi, kita dah sampai ke hujung rancangan lah ni. Jadi secara kesimpulannya lah, okey, saya ingin nyatakanlah kepada audiens semualah, sebenarnya manusia ni dia ada 3 jenis lah kategori manusia. Jenis yang pertama ialah dia suka lari daripada masalah. Okey. Jenis yang kedua, makam dia tinggi sikit lah, dia baguslah sikit lah. Dia tak lari daripada masalah, dia terima masalah. Manakala kategori yang ketiga, makam dia tinggi lagi. Dia tidak lari, dia tidak hidup, terima dah hidup dengan masalah itu. Tetapi kategori yang ketiga ni, dia settlekan masalah. Okey, anda agaknya kategori yang mana? Okey, kita tengok yang pertama tadi. Bila ada masalah di tempat A, dia lari ke tempat B. Bila ada masalah di tempat B, dia lari ke tempat C. Tempat D sampai habislah huruf Z. A sampai Z, Z dan sebagainya lah. So apa akan jadi pada diri dia? Dia dah jadi macam kaum badui lah, berpindah randah. Dan akhirnya dia tak tenang lah. Sebab mana mungkin kita ni, hidup kita ni tak akan diberi masalah. Sedangkan Rasulullah SAW pun yang telah dijanjikan syurga dan bersifat maksum pun, Allah berikan ujian, Allah datangkan masalah. Okey, so janganlah jadi manusia yang pertama tadilah, sentiasa lari-lari tak settle jugalah. Dan yang kedua juga jangan, okey, saya terima je lah, saya redha je lah apa-apa saja yang datang kepada saya. Okey, akhirnya akan jadi apa? Okey, akhirnya kita akan depression, kita akan burn out, kita akan na'udzubillah lah, bunuh diri dan sebagainya, mental disorder. Okey, na'udzubillah.
tetapi jadilah manusia yang ketiga. Okay. Saya tidak lari daripada masalah sebab saya tahu bumi mana yang tak ditimpa hujan, lautan mana yang tak bergelora. Okay, saya tak lari, saya terima sebab saya tahu ujian dan masalah yang didatangkan oleh Allah itu ada sebagai penghapus dosa saya. Okay, bukan sekadar saya terima, tapi dengan akal yang diberikan, Allah SWT sentiasa menyebutkan afala ta'qilu, afala tatafakkaru, afala ya'qilu, al-aqlu dalam Al-Quran sentiasa disebut. Kita ada sebaik-baik makhluk ciptaan Allah SWT khalifah, dan kita diberi akal yang membezakan kita dengan haiwan. So gunakanlah akal itu untuk menyelesaikan apa saja ujian yang didatangkan kepada kita. Okay, dan sebagai kesimpulan juga, saya tinggalkan para penonton dan yang di luar sana itulah, okay, lautan yang tenang tak akan menghasilkan nelayan yang hebat. Saya ulang, lautan yang tenang tak akan menghasilkan nelayan yang hebat. Kerana ada ujian lah, kerana ada masalah lah, okay, ia memberi kita kata menjadikan kita ini manusia yang lebih hebat. Bila kita satu ujian yang datang Allah SWT, kita menjadi resilient. Mudah-mudahan pada malam ini, dan sebenarnya untuk pengetahuan semua, ini merupakan pesan untuk saya jugalah, secara maya lah berkongsi ini, kalau sebelum ni secara bersemuka. Tapi saya sahut jugalah cabaran daripada cikguku, Syam SSP, maksudnya saya cuba, tak mati pun cuba kan, tapi untuk menjadi sempurna memang mustahil bagi percubaan yang pertama. Jadi dari segi dari hari ke hari kita baikilah, insyaAllah kita sama-sama memperbaiki diri, dan yang baik itu adalah milik Allah SWT. Segala kelemahan adalah milik kita sebagai manusia, tapi kita diberi akal untuk mencari kesempurnaan bagi kekemalangan dunia dan akhirat, insyaAllah. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Saya serahkan kepada cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada panel kita yang sangat hebat. Saya ulang, Kaunselor Cemerlang Mara yang bertugas di MRSM Kota Kinabalu. Okey, jadi saya rasa malam ni saya banyak belajar, saya banyak timba ilmu daripada panel kita. Walaupun saya dah masuk tahun kedua berkhidmat dekat Mara, tapi masih lagi kurang ilmu berkaitan dengan REBT ni. Tapi bila saya dengar, saya belajar malam ni, insyaAllah saya boleh praktis lebih lah daripada apa yang belajar malam ni. Dan saya nak ucap kepada MRSM Kota Kinabalu kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk menjemput Cikgu Siti sebagai ahli panel kita pada malam ni. Walaupun Cikgu Siti sibuk dengan kerja sebagai kaunselor pelajar PhD, untuk pengetahuan semua, pada hari Khamis ni pagi Cikgu Siti akan ada satu exam saya dan sama-sama kita doakan semoga urusan Cikgu Siti dapat dipermudahkan dan dapat menjawab exam tersebut dengan baik dan mendapat cemerlang lah, cepat-cepat dapat PhD. Saya doakan. Okey, dan terima kasih juga kepada semua penonton di luar sana yang setia dan kepada saya, kawan-kawan, partner kaunselor saya, Cikgu Su, barisan pentadbir MRSM Tun Mustafa Tawau yang support saya. Terima kasih dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.